Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So sekarang saya nak continue dengan kita punya kelas yang sebelum ni tertangguh disebabkan oleh PKP. Okay, sebelum ni kita dah belajar pasal 3 hinge arch. So kita nak, kenapa dia dipanggil 3 hinge arch? Sebab dia ada hinge dekat tengah-tengah ni. Okay, so first kali kita kena check dia punya determinacy of arch. Okay, how to check the determinacy of arch? We can use this equation 3m plus r equal to 3j plus c. Okay, untuk solve using equation of equilibrium, kita kena pastikan kita punya arch dalam keadaan determinate. Okay, kalau dia 3m plus r lebih besar daripada 3j plus c, dia adalah statically indeterminate. Kalau 3m plus r less than 3j plus c, dia tak stable. Okay, so ini adalah arch berbentuk parabolik. So disebabkan arch berbentuk parabolik, kita gunakan equation. This is the parabolic equation. Kalau di straight line, kita akan gunakan y equal to mx plus c. So disebabkan dia adalah parabolik, so kita guna equation ni. Okay, kalau kita cut dekat mana-mana point dekat arch ni, kecuali dekat hinge. Okay, let's say saya cut dekat D, dia akan menghasilkan 3 internal forces. Yang pertama, dia akan menghasilkan bending moment, thrust force dan shear force. Okay, so Q adalah shear force. Shear force mestilah perpendicular to the cross section. Okay, let's say saya cut dekat point D, so dia akan menghasilkan internal forces, iaitu shear force Q. Okay, perpendicular to the cross section. Okay, and this is the thrust force. Thrust force parallel to the cross section. Okay, ataupun kita boleh panggil dia normal force. Okay, this is your cross section and dia parallel. Okay, so this is dia akan menghasilkan bending moment. So disebabkan arch ini berbentuk parabolik, so bila you cut dekat mana-mana, dia tak akan dapat straight line, dia akan incline. So incline sebanyak berapa degree, so kita panggil dia sebanyak theta. Okay, theta degree. Macam mana nak dapat theta ni? Kita boleh differentiate parabolic equation ni. Kita differentiate, kita akan dapat this formula. So daripada sini, you buat shiftan formula ni, you akan dapat theta. Angle kat sini, berapa slope angle ni, sebabkan dia parabolic. Okay, so nak dapatkan ni, kita punya mission nak dapatkan internal forces ni. Okay, biasa memang kita kena cari internal forces ni kalau kita cut dekat mana-mana. Okay, untuk dapatkan reaction macam biasa, kita boleh pakai summation moment. Okay, kita boleh pakai summation moment equal to 0, summation Fy equal to 0 and summation Fx equal to 0. Okay, kita boleh pakai equation ni, okay, untuk dapatkan reaction. Lepas kita dapat reaction, kita kena dapatkan dia punya internal forces. First kali untuk dapatkan moment. Untuk dapatkan moment macam biasa, kita hanya pakai we taking moment at D. Okay, taking moment at D, we taking moment at point D, and then kita carilah berapa banyak yang ada moment yang terlibat. Okay, moment adalah force times dengan perpendicular length. Okay, kalau dia adalah Fx, you kena times dengan dia punya perpendicular length. Kalau dia adalah Fy, you kena times dengan dia punya perpendicular length. Okay, and then you include sekali MD, you akan dapat moment dekat D. Okay, okay, untuk dapatkan N dengan Q, there are two method. Okay, method number 1 and method number 2. Previously saya ada explain pasal method number 1. Okay, untuk kelas F saya dah explain kedua-dua method. Okay, untuk kelas A saya baru explain method 1. Okay, so method 1 ni macam mana? Method 1 kita convert N dengan Q in term of Fy dan in term of Fx. Okay, let's say saya nak cari N, saya nak cari Q. So N ni, okay, saya enlarge, saya besarkan N ni, and then saya convert in term of Fy and in term of Fx. Okay, so theta saya kat sini. So macam nak tahu theta ni? Ni you kena tahu. Okay, ini saya ada explain. You kena tahu, you ada X, you ada Y, and then this is your N, this is your Q. Okay, so this is your N, this is your Fx, this is your Fy. So this is your N, sama macam ni, this is your N. Okay, so dia dibuka sebanyak theta. Okay, dia punya angle ni, okay, sebanyak berapa degree, dia adalah theta dia. So theta dia kat sini lah.
Okay, kat sini, theta dekat sini. So bila theta dekat sini, okay, dia sama theta kat sini. And then kat sini you punya y. This is your y. So theta you kat sini. Okay. So sama dengan kat sini dan dia sama kat sini. Okay, so let's say saya nak tukar n ni in term of fy dan fx. Saya enlarge kat sini, ni n, saya nak tukar in term of fy dan in term of fx. So here will be my theta. Okay, this is n, this is x, this is y. So this is my theta. Here this is my theta. So macam biasa, ni you pun dah tahu, saya dah explain masa first class. Ni memang you kena ingat. Okay, kalau dia adalah dekat dengan theta, kita jadikan dia cos, n cos theta. Kalau dia jauh daripada theta, dia adalah n sin theta. Sama juga dengan q. Okay, sama juga dengan q. So q kat sini, saya enlarge. Kat sini q, kita convert q ni in term of fy dan in term of fx. Okay, so theta kat mana? Boleh refer kat sini. So this is your y, this is your x, so this is your q. Theta you will be here. So theta will be here. Theta ni dapat kat mana? Berapa value theta ni, kita boleh pakai equation ni. Okay, so macam biasa, kalau theta ni dekat, okay, you punya force yang you nak cari dekat bersebelahan dengan theta, dia adalah cos. So q cos theta, fx sama dengan q sin theta. Bila you dah dapat, you dah convert dua ni in term of fx, in term of fy, you dah convert q in term of fx and in term of fy, you buat summation fy dan summation fx. Okay, and then you solve simultaneous equation, you akan dapat n dengan q. Okay, so this is for method number 1. Okay, untuk dapatkan n dengan q dekat point of interest, contoh let's say dekat point D ni, you nak cari dia punya n dengan q, you kena consider with and without point load. Let's say ada point load kat sini, ada point load dekat point D ni. First kali you dapatkan n dengan q tanpa ada point load, lepas tu you dapatkan n dengan q kalau ada point load pula. Okay, you kena include sekali f ni. You kena buat dua, with and without point load. Okey, untuk method nombor 2, dia sedikit berbeza dengan method nombor 1, tapi akan dapat jawapan yang sama dengan method nombor 1. Okey, kalau method nombor 1, kita convert n dengan q, okey, in term of fy dan fx. In term of fy dan fx, and then kita pakai summation fy dan summation fx. Lepas tu kita solve simultaneous equation. Okey, tapi kalau method number 2, kita convert semua load in term of q dan in term of n. Okey, contohnya reaction yang kita dapat, okey, FYA. Okey, saya besarkan FYA ni, dia arah atas, so dia punya resultant mesti arah macam ni. Okey, arah ke atas macam ni. So kita convert dia kepada arah n. Okey, n cuma dia blend arah lah. Okey, and then ni q. Q pun sama, ni arah Q tapi dia cuma bertentangan sahaja. Okey, lepas tu ni fx. Okey, fx kat sini, dia punya reaction fx arah macam ni. Okey, and then dia punya n dengan q mesti arah macam ni. So ni n, so ni q, ni q. Okey, so untuk method number 2 juga, you kena consider with load and without point load. Okey, kalau dia adalah point load, kalau dia UDL, you kena pakai with load. Okay, UDL always with load. Kalau dia point load, baru you kena buat dua-dua, with and without load. Okay, so first kali you kira without load lah, tak perlu load. And then kalau dia you kena kira with load, ada satu load, so load you mesti arah bawah, and then dia punya resultant arah macam ni. Okay, so this is your Q, okay, sama arah Q, and this is your N, this is your N. Okay, so theta nak dapat macam mana? Okay, theta ni you boleh pakai ni, basic ni yang saya bagi ni. Okay, basic ni. Okay, saya bagi contoh satu, FYA. FYA ke atas, so this is your FY. So this is your N. This is your N. So this is your Q. So theta you kena kat sini. So theta you kat sini lah. Theta nak dapat macam mana? Pakai formula tadi. Okay, formula sama macam method satu, tan theta tu. Okay, you differentiate parabolic equation, you akan dapat theta. Okay, so satu lagi contoh kat sini fx. Okay, fx, so this is your x, so this is your n, this is your n, this is your q, this is your q. So theta you kat mana? Theta you kat sini. Okay, dia dekat dengan x ni. Okay, kat sini lah. Okay,
So bila you dah dapat semua theta, you dah convert, dah dapat theta, you convert load ni arah N dan arah Q, and then you buat summation N and summation Q equal to 0. Okay, summation N equal to 0, you buat arah macam ni positif. Okay, you assume. Okay, you assume the incline ke kiri positif, sama macam ni. You assume. And then Q, summation Q equal to 0, you assume the incline ke kanan positif equal to 0, dan automatically you akan dapat N dan you akan dapat Q. Okay, you masukkan semua ni, formula kat sini. Okay, masukkan semua, nanti you akan dapat N dengan Q. Tak perlu solve simultaneous equation. Okay, so for the next video saya akan buat, okay, kita akan buat satu example. Saya akan pakai dua-dua method 1 dan method 2. Kita mesti akan dapat jawapan yang sama. Okay, nak dapatkan N dengan Q. Untuk dapatkan moment sama. Method 1 dengan method 2 pakai satu saja method. Tak ada method 1, tak ada method 2. Okay, sama saja, you pakai summation moment equal to 0. Cuma N dengan Q saja ada dua method. Tapi you boleh pakai salah satu method, ikut you punya kesesuaian lah, mana yang you rasa selesa. Okay, method 2 mungkin lebih senang sebab you tak payah solve simultaneous equation. You terus akan dapat jawapan N dengan Q. Okay, method 1, tapi you kena convert banyak. Okay, you kena convert in term of N and in term of Q. Kalau you pakai method 1, okay, kalau you pakai method 1, you kena convert 2 sahaja. Kena convert N dengan Q, arah FY, arah FX. You kena convert N, arah FY, arah FX, and then you kena convert Q, arah FY dan arah FX. Okay, itu adalah dia punya perbezaan. Okay, so next video saya akan explain. Kita akan buat example. Okay, and then macam mana nak dapatkan reaction, bending moment, and N and Q. Okay, thrust and normal force. Okay, that's all. Thank you.